Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Shadaqallahul azim. Wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Khusus kepada para alim ulama, para asatizah, tuan imam, tuan bilal, tuan pengerusi masjid, Tuan Haji Muhammad Nizam, dan kepada ahli jawatan kuasa, dan sekalianlah jemaah yang hadir dalam kuliah maghrib perdana pada malam ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada kalian kerana sudi memberi ruang dan peluang untuk saya mengisi slot kuliah maghrib pada malam ini. Pagi tadi saya masih di hometown saya di Kuala Terengganu, buat pembentangan tentang tajuk yang ada kaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ambil flight singgah sat di Subang, terus mai ke Penang, dan besok insya-Allah ada lagi satu pembentangan di Pulau Pinang. Jadi tajuk kuliah kita pada malam ini adalah ikut sunnah kunci ke jannah. Maknanya ikut sunnah tu menjadi jalan untuk kita itu masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tentulah menjadi idaman dan cita-cita bagi setiap orang yang beriman. Walaupun kita tahu kita ni banyak dosa, kita ni ibadat kurang, tapi kalau orang tanya, "Hang mau tak masuk syurga?" Mau lah, takkan tak mau. Pasal pilihan satu lagi, neraka. Kalau tak masuk syurga, tak masuk neraka tu boleh tahan lagi. Dia ada dua tempat aja. Kalau tak masuk syurga, jenuh nak kena masuk kat sana, kena panggang kat sana, tak mau. Jadi kunci untuk kita masuk syurga itu, bahkan kunci untuk kita mendapat kasih Tuhan pada syurga adalah ittiba'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, Allah perintah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suruh beritahu pada orang ramai, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya hamba ni memang sayang pada Allah Ta'ala. Dia bukan hanya dakwa saja, dia ada bukti dia.
Bukti dia apa? Fattabi'uni. Maka hendaklah kamu ikut akan aku. Yuhibbukumullah. Nescaya Allah kasih akan kamu. Rupanya agama kita ini bukan pasal hukum hakam saja. Ya, hukum hakam tu penting. Nak tahu mana wajib jangan tinggal, mana haram jangan duk buat, mana makruh kalau boleh tinggal, mana sunat kalau boleh buat. Nah, tapi ada di sana elemen al-hub, kasih. Ya, kasih ini bahkan dikaitkan dengan keimanan. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang pada kamu, artinya tak sempurna iman dia, sehinggalah dia kasih. Tengok, Nabi SAW mengaitkan kesempurnaan iman itu dengan kasih buat saudara dia, barang yang dia kasih buat diri dia sendiri. Dan kemudian tadi kita membaca hadis Nabi SAW, selalu disebutkan ini sebagai hadis musalsal, ya, bil awaliyah, dan ada kaitan juga dengan rahmat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang kasihan belah pada orang lain, nanti Allah Ta'ala Ar-Rahman kasihan belah pada dia. Irhamu man fil ard. Ini perintah. Irhamu ni fa'il amal. Hendaklah hangpa tu merahmati, ada rasa kesian pada orang yang duduk di muka bumi ni. Makhluk-makhluk Allah, bukan manusia saja. Kucing pun kita kena rasa kesian. Bahkan kita pernah dengar kan, perempuan pelacur, sebab dia bagi minum anjing, Allah ampunkan dosa dia, bagi dia masuk dalam syurga. Kerana apa? Natijah daripada kasihan belah pada orang yang di syurga ini, yarhamkum man fis sama. Nescaya dia akan kasihan belah akan kamu orang yang di langit. Ya. Jadi ini sebagai mukaddimah kepada kuliah kita pada malam ini. Moga-moga ada keberkatan daripada ayat suci Al-Quran, ada kebaikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pergi fokus kepada tajuk. Kita tu nak ikut sunnah. Sunnah ni apa dia? Kadang-kadang kita orang Melayu ni duk confuse sunnah dengan sunat. Ada beza dia. Sunnah tu lebih luas lagi. Tidak semua sunnah tu sunat. Ya, ada juga sunnah yang wajib. Tapi sunat ni kalau dalam istilahnya disebut apa tu? Mustahab. Ya, digalakkan. Buat dapat pahala, tak buat pun tidak sampai berdosa. Tapi sunnah yang dimaksudkan dari segi bahasa adalah jalan. As-sunnah ay at-tariqah. Sunnah itu adalah jalan. Bila kata jalan, kadang-kadang jalan tu bagus, kadang-kadang jalan tu tak bagus. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ni sunnah yang hasanah, sunnah yang bagus. Tapi dalam hadis yang sama, Nabi SAW juga menyebut wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ni sunnah yang buruk. Sunnah pun ada buruk. Macam mana kita nak ikut sunnah kalau sunnah tu buruk? Tidak. Itu hanya dari segi bahasa sahaja. Dari segi bahasa mana jalan. Bila jalan ada yang baik, ada yang buruk. Kita buat jalan yang baik, lepas tu orang lain tiru, kita dapat pahala dan pahala orang yang buat. Tapi pahala mereka tidak kacau, mereka dapat juga pahala. Kita buat jalan yang buruk, orang tiru jalan yang buruk itu, kita sudah dosa dah buat jalan yang buruk. Dapat lagi dosa orang yang buat tu pun dosa dia tidak kurang. Tapi yang kita nak fokus malam ni bukan sunnah dari segi bahasa. Yang kita nak fokus adalah sunnah dari segi istilah, iaitu at-tariqatul mardiyatu al-maslukatu fid din salakaha a'lamuddin, iaitu Rasulullah SAW wa ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in. Yang dikatakan sunnah dari segi istilah, dia hanya fokus pada hak baik ya. Hak buruk dia tak panggil sunnah. Iaitu jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama, yang dijalani oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tokoh-tokoh agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pasal itu Syiah kita tak panggil dia Sunni. Pasal dia bukan ikut sahabat. Bahkan dia membenci dan menuduh perkara-perkara yang buruk kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jelas ya, Syiah itu dia bukan ahli sunnah.
Sebab tak ikut tokoh-tokoh dalam agama, iaitu murid-murid Nabi, para sahabat. Baik. Jadi sekarang ini bila kita kata nak ikut sunnah, nak ikut jalan yang redha ini, maka kita pergi kepada makna sunnah yang luas. Sunnah ni jalan Nabi, jalan hak Nabi lalu. Dia ada makna sunnah yang sempit. Makna sunnah yang sempit merujuk kepada apa yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah qauliyah, sunnah perkataan. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Bahkan ada benda-benda bukan Nabi cakap pun orang lain yang cakap. Ada benda-benda bukan Nabi SAW yang buat, orang lain yang buat. Tapi Nabi SAW mengiktiraf percakapan atau perbuatan itu. Mungkin Nabi SAW puji, Nabi kata bagus, ada pahala. Ataupun paling tidak Nabi SAW tak larang. Nabi nampak sahabat buat satu perkara, Nabi dia tak larang. Maka itu juga sunnah. Namanya sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Ini secara makna yang agak khusus. Tapi makna yang luas, sunnah ini apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka Al-Quran itu sunnah, hadis itu sunnah, ijma' ulama' itu sunnah. Kenapa ijma' ulama' juga sunnah? Kerana Nabi SAW yang bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat aku tidak akan berhimpun atas satu barang yang sesat. Bila umat sudah sepakat, maka itu terjamin daripada kesesatan. Bila benda tak sesat, wajib kita ikut. Makanya ikut ijma' itu sunnah. Jadi hati-hati. Bila mana kita sudah ada tarikan untuk mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, kadang-kadang dulu kita pun sibuk duk kerja, duk berniaga, tak nak fikir pasal ikut sunnah semua ni. Bila kita dah berumur sikit, kita tengok hidup ni pun tak lama mana. Grup WhatsApp pun makin kurang ahli dia. Pergi mana? Pergi bawah sana lah. Tinggal 2 orang. Ya. Hang hidup lagi, aku hidup lagi. Tak tahu kita seorang jadi admin situ. Fikir-fikir tak jadi juga. Nak bawa ke mana hidup ni? Tak. Di haul semalam, di majlis di Terengganu semalam, salah satu tausiah dia kata, ulama yang meninggal di Terengganu ni, Tuku Paluh rahimahullah ta'ala, dah lebih 100 tahun meninggal, orang duk sebut lagi nama dia, orang duk cerita lagi kebaikan dia, orang duk doa lagi buat dia. Ya. Jadi dia buka fikiran, dia kata, zaman Tuku Paluh hidup dulu, takkan tak ada ahli-ahli perniagaan yang kaya raya. Takkan tak ada orang-orang besar pada masa tu, yang mungkin rumah mereka lebih mewah lagi daripada rumah yang Tuku Paluh duduk. Tapi siapa sebut nama mereka lah ni? Siapa tahu mereka pernah wujud? Siapa tahu mereka pernah kaya? Oh, kalau lagu tu dunia ni sat lah. Akhirnya kita ada kecenderungan nak beramal dengan sunnah. Maka di sini kita berhati-hati supaya kita tidak salah faham tentang sunnah. Kadang-kadang pahaman kita dah betul tapi agak skop yang kecil sangat. Kita kata ikut sunnah ni, kita pakai jubah, kita buh serban, kita siwak kayu sugi sebelum solat. Ya, betul lah tu. Memang Nabi SAW amalkan. Dan ini memang sunnah Nabi SAW. Bersiwak dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita terlepas pandang sunnah yang lebih besar daripada itu, iaitu akidah. Apakah keyakinan Nabi SAW? Dan inilah yang diperjuangkan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Membawa manusia kepada tauhid, menjauhkan manusia daripada syirik. Ini adalah sunnah yang paling besar sekali. Jangan sampai kita lupa. Hak kecil kita buat juga. Saya nak bagi cadangan, kot-kotlah saya dapat share pahala kalau diamalkan cadangan ni. Iaitu satu sunnah, bukan di tempat ni saja. Di tempat-tempat lain, di Kuala Lumpur, di Terengganu, di mana pun, satu sunnah yang kecil yang seolah-olah telah dimatikan adalah sunnah yang namanya sunnah sutrah. Iaitu amalan Nabi SAW apabila baginda solat, baginda akan ada sutrah, penghadang di hadapan baginda. Sutrah yang paling senang, dinding. Kita pergi semain depan dinding jadi sutrah. Tak pun tiang. Sebab itu zaman Nabi SAW, lepas solat fardu, sahabat ni berkejaran untuk cari tiang. Pasal nak semain sunat pun, sunat kita ada sutrah. Kita lah ni pun cari tiang juga, buat nak menyandak masa kuliah. Cari tiang juga. Sahabat cari tiang nak jadikan sebagai sutrah. Maka sutratul imam, sutratu man khalfahu.
Sutrah imam tu cukuplah jadi sutrah untuk makmum. Tak payahlah tiap-tiap makmum nak buat sutrah, pasal imam dah ada sutrah. Tapi kalau imam tak ada sutrah, matilah satu sunnah. Kecil je sunnah tu. Tapi kalau kita hidupkan sunnah yang mati, pahala dia besar. Jadi saya cadang, oleh kerana kita tak semayang betul-betul depan dinding depan sana, buhlah sesuatu yang sekadar satu hasta juga dah. Kata penyangkut mikrofon tu, buh depan tu, jadi sutrah. Jadi kalau tuan-tuan amalkan, kotlah dapat pada saya tu, tolong peringat saja. Benda ni dia ada dah dalam kitab-kitab. Tapi sunnah yang dimatikan, sunnah yang tidak diamalkan. Kecil saja kita hidupkan. Tapi hak besar tentu lagi penting, iaitu sunnah dalam akidah. Yang kedua, sunnah dalam syariat. Biar amalan kita itu ikut hukum sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita main langgak saja atas nama hak asasi, atas nama dunia moden, atas nama itu ini. Ya, memang manusia ada hak, tapi hak manusia tidak sampai mengatasi hak Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang saya baca dalam hadis tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jangan sampai kita bercakap pasal sunnah tapi akhlak kita jauh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itulah objektif utama Nabi sallallahu dibangkitkan bagi perelok akhlak. Maka di situ datang sunnah dalam hati kita. Sebab hati yang jadi elok tak elok ni, hati dia raja. Inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad ni ada satu ketulan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Bila elok ketulan tu, elok habis satu jasad. Wa idza fasadal jasadu kullu. Bila rosak hak seketul ini, rosak habis. Makanya alhamdulillah dalam jalan nak ikut sunnah inilah ulama kita kaji Quran, kaji hadis. Akhirnya disusun 3 cabang ilmu, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Mai mana 3 ilmu ni? Mai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai daripada sumber lain juga, tapi hadis yang direct adalah hadis Jibril alaihissalam yang masyhur. Jibril berupa sebagai rupa manusia, mai duk tanya soalan pada Nabi SAW, akhbirni anil Islam. Habaq pada aku Islam tu apa dia? Lalu Nabi SAW bilang satu-satu rukun Islam. Akhbirni anil iman. Habaq pada aku iman tu apa dia? Nabi SAW bilang satu-satu rukun iman. Akhbirni anil ihsan. Tolong habaq pada aku ihsan tu apa dia? Lalu Nabi SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang dikatakan ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah lagu kamu lihat Allah. Itu sunnah Nabi. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun kamu tak lihat Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat akan kamu. Hak tu pun kita tak teramai. Kita tak rasa pun Allah Ta'ala lihat kita. Bukan time kita shopping di pasar, di market, bukan. Time kita solat pun kita tak berasa Allah Ta'ala lihat kita. Pasal tu kita pergi meraban sana kemari. Mujuklah di imam, kita tahu tak nak pergi salam bila. Kadang-kadang kalau sembahyang seorang, aku rakaat berapa, tak tahu. Ya. Makanya ini 3 cabang sunnah yang kita perlu amalkan. Setelah Sayyidina Jibril alaihissalam berlalu, lalu Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, atadri manis sa'il? Umar tahu tak siapa hak tanya soalan tadi? Sayyidina Umar jawab dengan penuh adab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul dah lebih tahu. Saya mana nak tahu? Pasal orang ni tak biasa tengok. Kan kat kampung orang semua kenal, takkan tak kenal orang kampung tu. Lagu-lagu bukan orang sini, tapi pakaian tak ada nampak kesan musafir apa, macam orang dekat. Allah dan Rasul lah tahu. Lalu Nabi SAW beritahu, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya dia Jibril, dia mai duk ajak pada hangpa agama hangpa. Bila masa Sayyidina Jibril ajak agama, Sayyidina Jibril hanya tanya soalan saja. Berarti bertanya dan menjawab adalah proses memberi ilmu kepada orang yang mendengar. Jadi bila Nabi SAW kata Jibril mai ajak agama kamu, jadi pastilah 3 benda tadi adalah agama kita. Islam, iman dan ihsan. Dan setengah ulama memasukkan juga asyratus sa'ah. Sebab Jibril tanya juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tauhid, dalam akidah, iaitu Allah Taala
itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ya. Dan Allah Ta'ala tu tidak serupa seperti makhluk. Itulah kesimpulannya. Hak itulah kalau duk mai sembah berhala, duk mai sembah lain daripada Allah Ta'ala, setiap Rasul akan mai dakwah supaya tinggal. Habis itu nak sembah siapa? Sembah Allah satu-satu saja. Bahkan sembah Nabi pun tak boleh. Pasal itu orang Kristian dia jadi sesat. Asalnya elok dah dia ikut Nabi Isa AS. Tapi lah dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Jadi syirik. Oh, dia cakap kata Nabi Isa anak Tuhan je Ustaz. Memanglah. Dah kalau anak Tuhan, hang ingat apa? Anak kucing apa agak-agak? Kucing? Anak kambing? Kambing? Habis anak Tuhan? Tuhan? Makanya syirik. Menuhankan Nabi Isa AS syirik. Memuliakan Nabi Isa AS, kita orang Islam memuliakan. Makanya ulama mempermudahkan lagi supaya kita faham Tuhan yang sempurna ni macam mana. Nombor satu mesti wujud lah. Kalau sampai macam orang etis dia kata mana ada Tuhan. Dan ada orang Melayu terpengaruh dengan ateism. Dia rasa ateism ni lah moden. Pasal orang putih banyak etis. Dia ingat orang putih tu bagus semua. Ada hak bagus, ada tak bagus. Jadi dia kata etis ni moden. Pasal dia pun bukan ikut nenek moyang mereka saja. Mereka apa satu benda mereka nak percaya, mereka kena ada proof, kena ada bukti. Lah ni tak ada bukti kata Tuhan ada. Siapa pernah lihat Tuhan? Siapa pernah dengar suara Tuhan? Siapa pernah pegang Tuhan? Tak ada. Benda lagu ni hampa percaya kata ada. Ni orang etis, dia sombong. Dia kata kita percaya kata Tuhan ada tu tak ada bukti. Kita pusing ayat dia balik boleh tak ada jawab dah. Dia kata hang percaya kata Tuhan tak ada kan? Bak mai bukti mah kata hang Tuhan tak ada. Boleh tak dia bawa bukti kata Tuhan tak ada? Tak boleh juga. Dia sembang lah. Dia kata nak pegang satu benda kita kena ada proof. Dia buat tak ada proof kata Tuhan tak ada. Kita ada proof. Tuhan ada. Pasal tu ulama susun ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli hak pakai akal. Dalil nakli hak pakai Quran hadis. Hak pakai Quran hadis untuk orang beriman selesai. Mana dalil Allah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu dalil Allah ada. Katakanlah Allah itu Esa. Tak. Tapi kalau orang yang kita nak dakwah dia belum Islam. Dia tanya mana bukti Tuhan ada? Kita kata qul huwallahu ahad, dia tak faham. Dia tak percaya lagi. Maka kita kena bawa dalil akli. Dan bahkan hati-hati di zaman kita ini ada orang menyangka ikut sunnah jangan pakai akal. Bahaya. Saya pesan dah dekat Terengganu tadi 2 hari. Semalam saya pesan, hari ini saya pesan. Hari ini saya nak pesan di Pulau Pinang. Kita jaga diri kita, zuriat keturunan kita daripada satu penyakit yang tersebar di zaman moden ini. Tuan-tuan biasa dengar tak penyakit BAK? Biasa dengar tak? Mungkin tak tersebar lagi di Penang. BAK ni ringkasan kepada biak bodoh asal confident. Penyakit tu tersebar. Bila dia ada Facebook, confident. Time kapal terbang hilang, dia jadi pakar kapal terbang. Time pelihara je, tak usah cerita lah, dia pakar pengulas politik nombor 1. Time ada orang bertikai pasal hukum, dia jadi mufti. Jadi, yang saya kata lagu tu, pernah satu orang mai ke Facebook, dia kata, Ustaz, saya dalam berakidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Oh, bagus. Tapi dia pergi tambah ayat dia, saya cam dia kena penyakit BBAK tadi. Dia kata, saya dalam akidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah, saya tak pakai akal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak bila Quran dan Sunnah tak bagi manusia pakai akal? Tidakkah nak membuktikan kebenaran Al-Quran itu orang tu kena fikir dulu. Hak masuk Islam tu kan dia kaji, dia tengok, dia tahu betul sungguh Islam ni. Betul sungguh kandungan Al-Quran. Betul sungguh apa yang Muhammad bawa ni. Macam tu kan. Sebab tu Al-Quran kata afala ta'qilun. Pasal apa hangpa tak guna akal? Wa fi anfusikum afala tubsiru. Dalam diri hampa sudah ada tanda-tanda, bukti-bukti kewujudan Allah. Bukti-bukti kekuasaan Allah. Bukti-bukti keesaan Allah Ta'ala. Tak bolehlah nak tengok matahari, bulan, bintang, boleh.
Tapi kalau tak mau tengok pada alam yang besar ni pun, tengok pada alam yang kecil diri hang tu sendiri sudah bercakap tentang kewujudan Allah Ta'ala. Jangan kita tengok jantung lagi. Unik jantung, dia pump darah, kaya oksigen. Lepas tu digunakan darah tu untuk metabolisme, patah balik oksigen dah kurang, keluar balik, banyak balik oksigen. Oh, ini satu sistem kita pun tak ada nak fikir. Ya, tak usah tengok hak tu lagi. Jangan lagi tengok sistem buah pinggang kita. Ui, sistem filter bulu hidung pun hebat. Kalau tak ada bulu hidung, jenuh macam-macam habuk tu masuk. Nah, tengok kewujudan kita sudah. Setiap daripada kita ni baru sahaja wujud. Kalau kita rewind 100 tahun yang lalu, saya nak tanya, ada tak antara tuan-tuan 100 tahun yang lalu sudah wujud dah? Tak ada. Oh, orang muda-muda lagi di masjid ni. Tak ada hak 80, 90 no. 100 lagi tak ada. Makna kita ni wujud selepas tak wujud. Setiap barang yang wujud selepas tak wujud, pasti diwujudkan. Betul tak? Takkan dia wujudkan diri dia sendiri? Tak mungkin. Nah, takkan dia wujud lagu tu je? Kalau kita ambil benda simple macam reban ayam pun. Kalau tahun lepas kita balik raya kampung mak kita, tak ada reban ayam belakang rumah. Tahun ni balik ada reban ayam. Kita tanya, bang, siapa buat reban ayam belakang rumah? Mak, abang kita jawab, tak ada orang buat, jadi sendiri. Terlalu kesian abangku, bukan tua sangat, nyanyuk lah. Dan siapa? Pasal tak mungkin jadi sendiri. Oh, kalau reban ayam tak boleh jadi sendiri, langit bumi boleh jadi sendiri, bulan bintang boleh jadi sendiri, sistem badan hang boleh jadi sendiri, hang boleh tua sendiri, hang pun tak mau tua. Kita kalau boleh nak muda remaja, terutama kaum wanita, betul tak? Tak usah jawab tak betul lah. Kalau tak nak nampak muda, awak produk-produk kosmetik laku bukan main. Asal jutawan kosmetik. Asal jutawan kosmetik. Pasal apa? Pasal ada permintaan. Orang nak nampak muda belia. Pasal apa? Lama-lama kulit makin kendur, mata makin kabur, uban pun dah berterabur, gigi pula banyak gugur. Tu kata dia nak masuk kubur. Bukan nak masuk, tapi itu proses yang luar daripada kawalan kita. Kalau macam tu, siapa yang kawal kita? Sebab tu orang etis sebenarnya dia tak pandai, dia malah fikir. Kita bukan percaya membuta tuli. Lain orang sembah berhala. Dia sembah berhala pasal apa? Hada ma wajadna alaihi aba'ana. Lagu inilah kami nampak tok nek kami duk buat, jadi kami ikut. Oh, tak boleh. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW, kita beriman itu dengan kita faham. Bahkan menggunakan dalil akli dalam akidah ini adalah sunnah para Rasul. Ketika Nabi Ibrahim AS berhujah dengan Namrud, Namrud tak percaya pada Allah Ta'ala. Namrud bahkan mengaku dia Tuhan. Maka akal yang sihat tidak akan boleh terima Tuhan tapi lemah. Boleh tak terima? Tuhan tapi dia tak larat hari ni. Awak mendung ni, Tuhan lenguh hari ni. Boleh ke Tuhan lenguh? Tuhan sakit, Tuhan mengantuk, Tuhan lupa. Akal saja tetap beritahu tak mungkinlah Tuhan lagu tu. Sebab tu orang yang percaya kata Ayah Pin Tuhan dah tak sihat akal dia. Ayah Pin makan nasi, pi tandas, sakit perut, dah meninggal dah pun katanya. Boleh pula Tuhan lagu tu. Ada satu orang nama Harun. Orang faham. Dia pun mengaku Tuhan juga. Elok kena tangkap dengan polis, nak bicara kena stroke. Tuhan boleh kena stroke. Tak logik. Pula dalam berita Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah, hentikanlah. Apa pula Tuhan didapati bersalah? Ya. Jadi akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi kurang, Tuhan tapi lemah. Maka Nabi Ibrahim AS menggunakan hujah akal. Bagi tahu pada Namrud, hang tu bukan Tuhan. Sebab hang tak ada kuasa. Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit. Tuhan tu Tuhan saya, boleh menghidupkan, boleh mematikan. Lagu tu baru Tuhan. Hang tak boleh buat lagu tu, hang bukan Tuhan. Tapi Namrud ni rupanya dia antara orang yang kena penyakit BBAK awal lagi. Oh, dia confident. Dia kata ana uhyi wa umiit, dia kata. Aku pun boleh bagi hidup mati. Biar bodoh asal confident Namrud. Dia kata aku pun boleh bagi hidup mati. Lagu mana? Dia panggil dua orang tahanan, satu dia bunuh, satu dia lepas. Kira-kira hak dia bunuh dia dah mati kan? Kira-kira hak dia lepas dia sudah hidupkan. Itu kita kata biar bodoh asal confident. Orang yang hang lepas tu dia hidup lama dah. Hang cuma tak bunuh dia saja. Itu tidak dipanggil menghidupkan. Kalau nak menghidupkan daripada tak ada, seekor nyamuk pun nyamuk tak boleh bagi hidup.
Maka Nabi Ibrahim AS membawa dalil akli yang lebih jelas lagi. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan Maha berkuasa, Allah telah menerbitkan matahari daripada timur. Hang Tuhan, mana hang mesti berkuasa juga. Fa'ti biha minal maghrib. Cuba bak mai matahari ikut belah barat dah aku nak tengok. Fa buhital ladzi kafar. Maka orang kafir tu tak boleh nak jawab apa lah. Dengan hujah apa? Dengan hujah akliyah. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak hakikat tauhid, ada kalanya baginda menggunakan dalil akli. Hakikat tauhid di sisi ahli sunnah wal jamaah, apa saja yang kita lihat ni hakikatnya tidak memberi bekas. Api hakikatnya tidak menghanguskan. Nasi hakikatnya tidak mengenyangkan. Ubat hakikatnya tidak menyembuhkan. Ya. Isyak dah. Nak azan dulu ke azan lepas ni? Kita tajuk sunnah lah ni. Azan tu sunnah Nabi. Jangan kita mati kan. Azan dulu saya berhenti isyak lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung lagi. Yang mana saya tadi tanya juga kuliah malam ini nak habis pukul berapa. Jadi saya dimaklumkan kalau kuliah khas ni, kuliah perdana ni, kalau kuliah biasa dia berkata 9.30. Kalau kuliah perdana boleh lajak sampai pukul 10. Tapi saya ni tak biasa kuliah sampai pukul 10. Mungkin kalau macam Ustaz Azhar Idrus, orang tunggu kot sampai pukul 10. Tak habis somat lah. Takkan Ustaz Angku ni kan 9 suku baru tengok jam lah. Jadi saya target 9 suku, saya tekan break. Kalau ada soalan kita berhenti 9.30, boleh kan? Baik, sambung balik. Bila Nabi SAW ajak hakikat, Nabi SAW bagi tahu antaranya la adwa. Tak ada yang namanya jangkitan penyakit.
Ya ke? Habis tu kita dah pakai prismah hari hari masa PKP. Kita siap sembahyang jarak-jarak lagi, tak ikut sunnah. Nah, sunnah kan sembahyang rapat-rapat. Mufti pun tak larang. Pasal apa? Pasal takut jangkit. Nabi SAW kata tak ada jangkitan. Nah, hal tu hakikat. Ada pada segi asbab, itu cerita lain. Dari segi asbab, Nabi SAW beritahu, kalau ada satu negeri yang kena ta'un, siapa yang belum masuk, jangan duduk masuk. Siapa yang duduk dalam, jangan keluar. Pasal apa? Kalau belum masuk, pergi masuk, mungkin kena jangkitan ta'un. Kalau duduk dalam, pergi keluar, nanti dah jadi carrier, dia akan tersebar di tempat lain pula. Jadi segi asbab, Nabi SAW ajak ni, cara dia. Lari daripada orang yang sakit kusta, macam orang lari daripada singa. Dari segi asbab, tu cerita dia. Tapi hak Nabi dah ajak dah ni, tauhid. Penyakit ni Allah Ta'ala yang bagi. Jadi jangkitannya kita ni tak ada dari segi hakikat tauhid. Orang Badawi pun main juga kuliah Nabi. Orang Badawi ni arat kampung. Tak main hakikat ni, dia slow sikit. Oh, kalau doktor PhD mungkin dia cepat faham. No? Ni orang Arab Badawi bela kambing, bela unta, tiba-tiba nak mengaji hakikat, dia tak berapa nak faham. Tapi bagus Arab Badawi ni. Bila dia tak faham, dia tanya. Oh, orang janganlah. Jangan dia kalau tak faham, dia kata ustaz selesai. Ustaz ni tak betul dah. Hang tanya dulu, kok hang salah faham. Jadi Arab Badawi ni tanya, ya Rasulullah, macam mana kata tak ada jangkitan? Saya duk tengok unta yang sihat, melompat sana, melompat sini. Mai masuk satu ekor unta yang berpenyakit, habis berpenyakit semua. Tu macam mana tak ada jangkitan? Oh, Nabi faham. Kira Arab Badawi ni masih duk cerita pasal asbab. Yang Nabi nak ajak ni hakikat. Lalu Nabi SAW memberi faham pada orang Arab Badawi ni dengan dalil akli, dengan guna logik. Nabi tanya balik pada orang Arab Badawi tadi, kalau memang kena dengan jangkitan, habis unta hak mula-mula sakit, penyakit pada siapa? Faman a'dal awal. Siapa yang menyakitkan unta hak mula-mula sakit? Kalau memang penyakit tu mesti kena dengan jangkitan, mesti ada unta hak mula-mula sakit, dia penyakit daripada siapa? Baru Arab Badawi itu faham. Jadi Nabi SAW sendiri menggunakan dalil akli dalam mengajak tauhid. Jadi itu sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita keliru, kita kata akidah tak boleh pakai akal apa semua, tak betul. Akidah ini dalilnya ada dua. Satu dalil akal, satu dalil naqal. Dan tidak bercanggah satu sama lain. Kalau tiba-tiba jadi bercanggah, ada something wrong dalam kita memahami Quran dan hadis. Itu secara ringkas. Yang kedua adalah nak ikut sunnah Nabi SAW dalam amalan. Kita tak mahu amalan kita itu melanggar hukum. Jadi lah ni ada orang faham, dia kata ikut sunnah Nabi ni mudah je Syekh. Tuan pengurusi dia kata senang je nak ikut sunnah Nabi ni. Apa barang Nabi tak buat, kita tak suruh buat. Lagu tu lah ikut sunnah Nabi. Betul ke? Betul ke ikut sunnah Nabi SAW itu, kalau Nabi tak buat, maka kita jangan buat? Bila kita kaji dengan dalil, pasal agama kita ni terbina atas dalil, bukan pakai mengaku lagu tu saja. Kita dapati dakwaan sedemikian itu bercanggah dengan sunnah. Orang yang melarang satu perbuatan semata-mata kata dia Nabi pun tak buat, dia telah melanggar Al-Quran. Dia telah melanggar hadis Nabi SAW. Dan dia telah melanggar satu lagi ilmu yang dipegang oleh seluruh para alim ulama, namanya ilmu usul fiqh. Fiqh yang kita duk belajar ni, ini usul dia. Daripada sini ulama buat keluar hukum. 3 benda dia langgar. Pertama, firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa satu perkara yang dibawa pada kamu oleh Rasul, hendaklah kamu ambil, kamu terima, kamu amalkan. Jangan tolak hak Nabi bawa, ambil. Tak mampu tu cerita lain. Kok Allah ampunkan kita. Tapi jangan tolak. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang bagi dia larang, hendaklah kamu berhenti. Al-Quran kata apa? Wa ma nahakum. Apa yang bagi dia larang, bukan apa yang bagi dia tak buat. Jadi siapa yang kata kita ikut sunnah, apa yang Nabi tak buat kita tak boleh buat, berarti dia memandai-mandai seolah-olah dia lebih pandai pada Quran. Quran kata hak Nabi larang dah, jangan duk buat. Dia tak bukan hak Nabi larang saja, hak Nabi tak buat pun tak boleh buat dah. Di main mana? Ya. Yang kedua, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh.
Apabila aku larang hampa daripada satu perbuatan, jauhi perbuatan yang dilarang tadi. Nabi tak kata bila aku tak buat. Bila aku larang. Ya. Dan dalam kaedah usul fiqh, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi itu salah satu sumber hukum. Ayat Quran juga sumber hukum. Perkataan Nabi juga sumber hukum. Diamnya Nabi juga sumber hukum. Ijma' ulama juga sumber hukum. Qiyas juga sumber hukum. Bahkan dalam perbincangan usul fiqh banyak lagi sumber-sumber hukum lain, masalih mursalah, istihsan, sadu zara'i dan sebagainya. Kalau kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat, menyempitkan agama yang luas, seolah-olah hanya satu saja sumber hukum. Hati-hati. Ya. Dan dalam ilmu usul fiqh, nak tahu kata satu perkara itu haram, ada caranya. Memang Quran hadis itu sumber hukum. Nak buat keluar hukum daripada sumber tu lagu mana? Ada teknik dia. Apa teknik nak buat keluar kata satu perkara itu haram? Pertama, sighatun nahyi. Ada la yang maksudnya jangan, la nahi. Contoh, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu menghampiri zina. Hampir zina saja sudah dilarang. Makanya tu ada operasi tangkapan khalwat tu. Dia tak berzina lagi, tapi dengan berkhalwat tu menghampiri zina, tak boleh. Mana tahu tak boleh tu Allah larang. Wala taqrabuz zina. Yang kedua iaitu disebut haram tu. Innama harrama alaikumul maitah. Maksudnya Allah Taala mengharamkan atas hamba ni memakan bangkai. Mana tahu kata haram, sudah sebut haram, macam mana tak tahu lagi. Ya. Yang ketiga, zambul fi'li. Disebut dalam Quran atau hadis dengan cara dikeji perbuatan itu. Contoh Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Tapi bila dikata bukan daripada golongan kami, ulama faham bahawa itu adalah haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh kalau Nabi SAW tak buat satu perkara, berarti perkara itu haram. Tidak. Bahkan mengiktiraf perkara baharu yang baik itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saya bagi tahu pada kawan-kawan, Nabi kadang-kadang kawan-kawan marah. Dia kata ustaz ni tak betul. Kita bawa ni cerita yang diambil daripada sunnah Nabi, sunnah para sahabat dan pegangan ulama salaf. Sunnah Nabi iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila satu orang imam di Masjid Quba. Jadi imam ni buat benda Nabi tak buat dalam solat pula tu. Dia berkata bid'ah ni dalam urusan agama. Urusan dunia tak apa buat bid'ah dah, bukan lagu tu. Urusan dunia atau urusan agama, pastikan perkara baharu tu tidak bercanggah dengan syarak. Bukan kata asal dunia boleh, tak semestinya. Contoh, insurans tak ada zaman Nabi. Itu bid'ah dalam urusan dunia. Insurans bukan urusan ibadah, hanya kan protection, coverage. Jadi apa-apa ada bayar insurans. Ya. Tapi ulama fatwa kata haram. Pasal ada elemen yang bercanggah dengan syarak. Takaful pun tak ada zaman Nabi. Kan biasa dengar sahabat Nabi jadi ejen takaful. Mana ada. Tapi takaful pasal apa ulama kata boleh pula? Pasal ulama kata takaful ni dia akad sedekah, akad tabarruk. Jadi tak ada elemen yang bercanggah dengan syarak. Oh lagu tu. Pembedahan tukar jantina tak ada zaman Nabi. Pembedahan urusan dunia. Tapi boleh lah. Pasal dia bid'ah dalam urusan dunia? Tak boleh juga. Pasal mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Pasal lelaki menjumpai wanita dilarang. Maka pastikan apa sahaja perkara baru tak boleh elak. Hidup ni sentiasa berubah. Ya, buh kapet dalam masjid tak ada zaman Nabi. Apa tak lagi buh ekor, buh kipas besar ni semua tak ada zaman Nabi. Tapi bukan terus-terus semua haram. Bukan terus-terus semua makruh. Dia kena tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Ambil main mana sikap tu? Ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila imam ni buat benda yang hak Nabi tak buat, pertama dah lah Nabi tak buat. Kedua, jemaah tak berkenan. Jemaah main komplain ke imam. Jadi kalau tuan imam kita kena komplain dengan jemaah, tak usah kecil hati lah. Imam zaman Nabi boleh berkomplain. Nah, dia berkata tu imam tak usah lagu tu. Tu imam apa ni? Tu imam ni perangai dia baca Fatihah, dia pergi baca surah Al-Ikhlas, Huwallahu Ahad. Lepas tu disambung baca surah Lail, lepas tu baru dia rokok. Rakaat kedua lagu tu juga. Fatihah, Huwallah, surah baru rokok. Makmum tak berkenan. Makmum kata lagu ni lah. Imam kalau solat, kalau nak baca Huwallah lah. Lepas Huwallah, rokok lah. Kalau nak baca surah, surah saja. Jangan mantai baca dua-dua, pilih salah satu. Kata imam, hampa pilih salah satu lah.
Kalau hangpa nak aku jadi imam lagu tu aku sembahyang. Hangpa nak lagu lain, hangpa nanti imam lain lah, senang. Oh, akhirnya dia pun komplain kepada Nabi SAW. Dia pun minat imam tu, cuma tang tu saja dia pun tak suka. Jadi Nabi SAW kalau betul buat benda baru automatik haram, benda hak Nabi tak buat tu automatik haram, sebagai rasul yang bersifat tabligh, mesti Nabi kena habaq, imam tak selalu buat. Lagu imam buat tu saya tak pernah buat, saya pun tak pernah suruh. Haram buat benda yang saya tak pernah buat, saya tak pernah suruh. Mesti Nabi kena sampaikan begitu. Tapi tidak demikian dalam agama kita. Benda baharu yang dilarang yang bercanggah dengan syarak. Pertama, tak ada dalam syariat kita tak boleh ulang surah yang sama. Boleh. Kok dia baca rakaat pertama ku Allah, rakaat kedua ku Allah juga boleh. Walaupun tak biasa buat lah. Biasa rakaat pertama kuliah, rakaat kedua baru ku Allah. Ya, tapi kalau dibaca pun tidak ada larangan. Tapi Nabi SAW nak pastikan sebab apa? Pasal apa hang dia buat lagu tu? Kok dia ingat kata itu mesti kena buat lagu tu ke? Nabi tanya, dia jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya dikasih sangat pada suatu ikhlas ya Rasulullah. Itu kan surah tauhid. Maka oleh kerana dikasih pada Al-Quran itu baik, tak bercanggah dengan syarak, walaupun Nabi tak buat, Nabi tidak larang, bahkan Nabi puji, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut memasukkan kamu dalam syurga. Itu sunnah Nabi, sunnah sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memuji, mengatakan nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Apa dia? Ada kawan-kawan kita kata hak tu bukan bid'ah Ustaz. Pasal Sayyidina Umar cerita pasal salat tarawih. Salat tarawih zaman Nabi tu ada dah, bid'ah apa? Habis Sayyidina Umar sebut bid'ah. Hang lagi pandai bahasa Arab ke? Sayyidina Umar lagi pandai bahasa Arab. Dah tu bid'ah dari segi bahasa je. Bid'ah segi bahasa pun benda baru maksudnya. Kalau barang tu dah ada, pasal apa Sayyidina Umar kata bid'ah? Sayyidina Umar tak pandai cakap Arab. Pasal Sayyidina Umar bukan cerita pasal tarawih. Sayyidina Umar cerita pasal mengumpulkan orang solat tarawih di belakang satu orang imam. Itu tak berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi apa yang berlaku? Nabi solat. Nabi solat sunat. Sahabat ni suka buat ibadah. Nampak Nabi solat sunat, dia pun ikut. Masuk malam kedua lagi ramai. Terbalik dengan kita sembahyang tarawih ni pelan kurang, betul tak? Zaman sunnah Nabi, zaman Nabi sahabat pelan ramai. Masuk malam ketiga, malam keempat Nabi tak keluar. Nabi sembahyang di rumah. Jadi Nabi tahu sahabat duk tunggu. Jadi Nabi terang, semalam ni bukan aku tak tahu kata hangpa tunggu, tapi aku tak mau lagi diwajibkan itu membebankan hangpa. Jadi akhirnya bila Nabi SAW tak keluar, mereka masing-masing sembahyang. Ada sembahyang untuk imam ni, ada sembahyang untuk imam sana, ada sembahyang seorang-seorang. Yang penting sembahyang tarawih. Berkekalanlah amalan ini sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Sayyidina Umar keluar malam-malam pergi cek tengok, wih, eloklah kalau nanti imam seorang hak mana bacaan dia bagus, hampa ikut dia seorang lah, tak payah nak kecamuk macam ni. Akhirnya keluar malam lagi satu, diamalkan cadangan dia tadi. Datanglah komen nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik benda baru inilah dia. Kita nak ikut sunnah Nabi, sunnah sahabat, sunnah ulama salaf. Ulama salaf antaranya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Bab bid'ah senang je Imam Syafi'i bagi formula. 3 poinnya. Poin yang pertama, saya tak tahu orang Penang kalut dak isu bid'ah ni, tapi kalau di KL kalut sangat. Doa ramai-ramai pun dia pun tak bagi, salawat salam tarawih pun dia pun kata bid'ah. Jadi Imam Syafi'i mudah. Bid'ah tu kata Imam Syafi'i bid'atani. Barang bid'ah ni 2 jenis. Apa dia? Mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, elok, sejenis lagi terkeji, tak bagus. Mana hak elok, mana hak tak bagus? Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud, wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, yang tak melanggar hukum, hak tu terpuji. Mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, melanggar hukum, hak tu terkeji. Selesai. Habis macam mana nak tahu kata melanggar hukum, tak melanggar hukum? Nabi dah wafat dah. Betul, Nabi dah wafat. Tapi hukum tetap perlu dikenal pasti, dijalankan oleh pewaris pada Nabi, iaitu ulama. Pasal tu ulama duk kaji, bolehkah kita sembahyang jarak-jarak time pandemik? Pasal tu mufti kata, boleh, pasal nak menolak mudarat daripada orang tu adalah tuntutan agama. Jadi kan ada benda baru yang ulama keluarkan fatwa. Saya pergi haji baru ni, rupanya lah dia boleh tawaf pakai skuter.
Mana ada skuter zaman Nabi SAW. Awak ulama-ulama Arab Saudi tak larang. Pasal dia tengok tawaf ni ceritanya pusing Kaabah. Hak bid'ah dalalah tu kalau hang pusing lawan orang tawaf. Oh, hang tawaf lawan orang, dia kata senang, dia kata. Tak boleh lah. Ataupun hak macam ada satu orang dulu, orang Malaysia. Dia kata jadi sesak, jadi terowong, jadi orang mati dalam terowong. Pasal pakai haji time yang sama. Kita benak orang haji sepanjang tahun, kata dia. Rabiul Awal pun pergi haji, Muharram pun pergi haji. Tu bid'ah sungguh lah. Itu bercanggah sungguh. Tapi setakat tawaf tu pusing Kaabah. Naik skuter pusing Kaabah dah. Pusing. Jadi dia pun benak kan. Pasal masih lagi mengisi perbuatan ibadah tawaf tadi. Ini contoh-contoh. Tapi bukankah Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap benda bid'ah itu sesat. Jadi kalau kita kata ada pula bid'ah yang hasanah, yang terpuji macam Imam Syafi'i kata tu, tak betul lah. Kita nak ikut Nabi kan nak ikut Imam Syafi'i? Amboi, hang tanya lagu tu. Orang Islam mestilah kena ikut Nabi. Dia bukan soalan ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i. Soalan dia nak ikut Nabi mengikut kefahaman Imam Syafi'i yang alim, atau nak ikut Nabi ikut kefahaman hang sendiri, hak baru kena usrah 7 kali. Hak mana satu yang kita nak ikut? Oh, ikut Imam Syafi'i lah, dia ulama mujtahid. Dan Imam Syafi'i bukan berseorangan. Dalam membahagikan bid'ah kepada dua jenis ini, boleh katakan disepakati oleh sekalian para alim ulama sebelum sampainya orang-orang yang mempertikaikan. Ulama setuju. Pasal agama ni dia tengok pada selari atau bercanggah dengan hukum. Baik. Jadi kullu bid'atin dalalah. Kita tengoklah syarah ulama. Jangan kita ambil satu hadis terus kita pakai tafsir sendiri. Imam Nawawi rahimahullah taala mensyarahkan hadis tersebut sebab hadis itu hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsusun. Sabda baginda SAW, dan setiap bid'ah itu sesat, ini adalah lafaz yang umum tapi maksud dia khusus. Wal murad ghalibul bid'ah. Yang Nabi SAW maksudkan adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Ya. Boleh pula kullu makna kebanyakan. Kullu kan kalau kita terjemah makna setiap. Setiap kan makna semua lah. Jangan macam tu. Bahasa kita pun ada lagu tu. Budak sekolah main habak pada kita. Pakcik, uncle, saya pergi sekolah setiap hari. Dia kata, betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Betul, saya tak pernah konting. Lalu kita tanya dia, adik hari Sabtu pergi sekolah tak? Dia kata, hari Sabtu tak pergi. Hari Ahad adik pergi tak? Hari Ahad tak pergi, dia kata. Adik kata pergi sekolah setiap hari apa? Mohong. Adik tu mohong ke pakcik tu yang tak faham bahasa? Macam-macam pakcik tu yang tak faham. Ya, satu Ahad tak sekolah dia tak pergi lah. Hari sekolah dia pergi tiap-tiap hari. Betul lah dia kata saya pergi sekolah setiap hari. Itu baru bahasa Melayu. Bahasa Al-Quran dan hadis, kullu kerap kali bermakna sebahagian. Kerap kali. Jarang-jarang kullu tu makna semua. Ya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Taufan itu membinasakan setiap sesuatu dengan perintah daripada Tuhannya. Setiap sesuatu habis hancur, tak ada apa lah. Gunung, apa, langit, bumi hancur semua. Sebab ni semua syai', sesuatu. Sambung sikit ayat tu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tak nampak dah, hilang habis dah kecuali tempat tinggal depa. Tu tempat tinggal tak binasa rupanya. Tapi Quran kata kulla syai'in. Kulla itu maknanya banyak, bukan semua. Ya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kawan-kawan kita yang amal sunnah baca Kahfi dia tahu ayat ni. Ayat ni dalam suratul Kahfi. Kadang-kadang dia sembang je suruh baca Kahfi malam Jumaat, dia pun tak baca. Dia tak tahu kata ayatnya dalam suratul Kahfi. Ya. Ceritanya apa? Ceritanya apabila Nabi Musa alaihissalam nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir asalnya tak mau. Dia kata hang tak akan sabar punya mengaji aku. Nabi Musa nak menuntut ilmu, dia beradab. Dia kata insya-Allah saya sabar. Oh, bolehlah nak mengaji boleh, tapi jangan duk tanya macam-macam. Sampai masa saya cerita. Tapi Nabi Musa AS Rasul, mana tahan tengok benda-benda yang pada zahir syariat salah. Antaranya apa? Lelok naik sampan orang miskin, Nabi Khidir pergi buh lubang kat sampan tu. Dia kan salah dari syariat, merosakkan harta benda orang. Jadi Nabi Musa tegur.
Tegur sekali, tegur dua kali, tegur tiga kali. Nabi Khidir kata takat ni lah. Tak cukup syarat. Kita universiti pun sekali dua kali akhirnya universiti buang, tak cukup syarat. Tapi Nabi Khidir terangkan, sampan itu saya tebuk bukan saja-saja. Kerana ada di sana seorang raja yang zalim. Ya'khuzu kulla safinatin ghasban. Raja ni mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Sepakat ahli tafsir kata tak. Adakah ahli tafsir tolak Quran? Bukan, dia pun faham. Itulah hikmah Nabi Khidir melubangkan sampan, kerana raja ini hanya ambil sampan yang elok. Sampan kalau ada lubang, ada cacat, raja tak ambil. Ini menolak mudarat yang lebih besar. Daripada sampan kena rampas langsung tak ada sampan, berlubang boleh baik lain. Maka sepakat ahli tafsir kata kulla safinah, berarti hanya sampan yang elok saja. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam ya'kulhu turabu illa ajbaz zana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Setiap anak Adam. Maknanya anak Adam kalau mati memang reput lah. Sebab Nabi dah sabda, setiap anak Adam, hang raja ke, hang menteri ke, hang orang kampung biasa ke, namanya anak Adam mati, jasad jadi reput. Para Rasul anak Adam tak? Jasad mereka reput tak? Orang mati syahid anak Adam tak? Ada tak jasad orang mati syahid Allah jaga tak reput? Bahkan kadang-kadang orang biasa, bukan Nabi, bukan mati syahid, bila digali balik jenazah dia atau terbuka jenazah dia, Masya Allah, tabarakallah, macam baru mati semalam. Oh, tak betul lah hadis macam tu Ustaz. Bukan hadis tak betul. Hadis mesti betul. Cara hang faham hadis tu tak betul. Hang tak boleh faham kulub ni Adam makna semua. Kulub ni Adam tu makna kebanyakan. Jadi ikut sunnah Nabi SAW adalah mengikut kepada dalil Quran, hadis ada 3, hadis perkataan, perbuatan dan juga pengiktirafan, ijma' ulama, qiyas dan sebagainya. Hak itulah yang disusun dalam apa dikata mazhab. Dan ni ada pula tamu ikut mazhab. Dia tahu ikut mazhab apa? Kita ikut Quran hadis. Habis hang ingat kat mazhab ikut apa? Hang ingat mazhab-mazhab ni ikut apa? Ikut Taurat. Mazhab Hanafi tu dia ikut ambil hukum daripada Taurat ke Injil. Mazhab Syafi'i ambil hukum daripada kitab Hindu kot. Ya, dia jadi mazhab tu ambil daripada Quran dan Sunnah. Sebab bila ikut Quran dan Sunnah, kadang-kadang ulama ni faham sama belaka. Jadi ijma' wajib ikut. Tapi tak jarang berlaku ulama pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ni faham lagu ni, ulama seorang lagi faham lagu lain. Keluar fatwa lain-lain. Fatwa lain-lain inilah namanya mazhab. Itulah ada keluasan. Itulah ada namanya berlapang dada. Taklah kita gaduh pasal kunut. Kunut benda khilaf. Bukan khilaf baru sehari dua kawan-kawan balik daripada PhD luar negara baru ada khilaf dah. Ni khilaf lama dah. Ulama hebat-hebat khilaf. Imam Abu Hanifah kata tak sunat. Imam Malik kata sunat, tapi baca sebelum rokok. Imam Syafi'i murid pada Imam Malik, dia kata sunat juga, tapi baca lepas rokok. Imam Hanbali mengaji dengan Imam Syafi'i bukan main hormat bagi pada tok guru dia, tapi pasal dia mujtahid juga. Dia boleh fatwa sendiri, dia kata tak sunat. Jadi hak taklid pada mazhab Hanbali, dia tak baca, tak sama apa. Kita taklid mazhab Syafi'i, kita baca, hampa jangan marah, hampa jangan kata bid'ah pula. Ini benda khilaf. Itu dalam bab ikut sunnah. Kan Nabi SAW sendiri meraihkan perbezaan pandangan di kalangan sahabat. Sahabat ada dua orang, mereka semayang dengan tayamum pasal tak ada ayam. Lepas semayang, elok jumpa ayam. Lepas tu nak ulang ke tak? Lepas tu semayang ada lagi. Seorang dia pikir-pikir balik, ambil wuduk, ulang. Seorang lagi dia pikir ulang, buat solat dah. Bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang solat satu kali, asabtas sunnah. Lagu hang buat tu kena dengan sunnah. Zaman kita ada sebahagian kawan-kawan kita, kalau satu benda sunnah, satu lagi bid'ah sesat masuk dalam kata, oi. Ya, kalau baca suatu kafir mana jemaah sunnah, baca Yasin sesat tu. Oi, bukan macam tu. Ya, solat satu kali sudah kena. Bagi yang solat dua kali, Nabi kata apa? Walakal ajru marratan, dan bagi kamu pahala dua kali. Menunjukkan Nabi SAW meraihkan perbezaan kefahaman dalam memahami hukum. Sebab itu Nabi kata bila ijtihad satu orang hakim yang layak, betul dapat dua pahala, salah masih dapat satu pahala. Tapi kalau yang jahil-jahil macam Ustaz aku ni, tiba-tiba nak ijtihad, betul pun dosa dah. Pasal wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan hangpa dia ikut barang yang hangpa tak ada ilmu. Awal-awal kita dah langgar dah larangan Allah Taala pasal kita berfatwa dalam keadaan jahil. Ajarukum ala qutya, ajarukum ala nari jahannam. Orang yang paling berani antara kamu nak keluar fatwa, tahu apa bahasa Arab boleh tang kukang, usul fiqh pun tak belajar, tak tahu nak fatwa.
maka orang paling berani nak masuk neraka jahanam. Jadi kita ikut sunnah. Kita belajar ilmu. Talabul ilmi fariidatun. Belajar ilmu adalah kefarduan. Tapi saat saya ni bukan tak mau belajar, tapi Allah bagi saya ilmu laduni. Cantik bukan? Memang ada Allah kurniakan ilmu Allah buka macam tu. Tapi man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan benda hak dia tahu, nanti Allah bagi dia tahu benda yang dia tak tahu. Tapi hang kena tahu dululah. Hang kena beramal dulu. Innamal ilmu bitta'allum. Nabi beritahu, hanya saya ilmu tu dengan jalan belajar. Bukan jangan jalan angan-angan terus dapat ilmu laduni. Ya. Baik. Jadi kata nak tekan break 9 suku dah 9.20 dah pun. Yang ketiga, jadi sunnah dalam bab amalan tadi, nak tak nak kita kena ikut salah satu daripada 4 mazhab. Pasal apa? Saya bagi contoh mudah saja. Bab solat. Kita nak solat ikut lagu mana? Ikut Nabi. Tidak. Jadi ada orang dia tak puas hati kita ikut mazhab. Bahkan dia tanya pula, ya, hang sembahyang ni sembahyang ikut mazhab ni. Ya, dulu Nabi sembahyang ikut mazhab mana? Loh. Awak ambil tanya lagu tu. Nabi SAW kan Nabi. Jangan kata sembahyang, sembang pun ikut wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Takkan Nabi sembahyang ikut suka hati. Nabi sembahyang ikut wahyu. Habis hang ikut mazhab? La ilaha illallah. Aku ikut mazhab pasal aku tak hidup zaman Nabi. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah hangpa solat lagu hangpa lihat aku solat. Angkat tangan sah. Siapa tuan-tuan lihat Nabi solat nak tanya bila? Tak ada kan? Tak ada antara kita solat ni sebab kita lihat Nabi solat lagu tu. Jujur saja pada diri sendiri, kita solat lagu kita solat pasal kita belajar dengan tok guru kita. Dia pun tak lihat Nabi solat, dia pun ambil tok guru dia. Maka kalau kita ikut mazhab, sanad tu bersambung. Daripada guru kita pada guru kita. Kalau kita mazhab Syafi'i sampai pada murid Imam Syafi'i, sampai pada Imam Syafi'i rahimahullah taala, sampai pada guru beliau, sampai pada sahabat Nabi. Betul sahabat Nabi lihat Nabi solat. Itu pasal apa jadi beza? Pasal boleh jadi sahabat boleh lihat beza-beza atau menyampaikan dengan cara kefahaman yang berbeza. Nah, Nabi sujud lutut dulu ke tangan dulu turun? Boleh jadi Nabi buat dua-dua. Sahabat yang lihat Nabi turun lutut dulu dia habaq orang. Ni cara sujud turun lutut dulu. Tak nampak kata Nabi turun tangan dulu, dia habaq kata tangan dulu. Jadi kalau ikut salah satu pun masih ikut sunnah lagi. Jangan hampir sujud kepala dulu. Hak tu bid'ah terus masuk hospital terus. Awak seminggu tak datang sujud kepala dulu. Baik. Jadi yang ketiga dan yang terakhir, ikut sunnah di dalam akhlak. Oleh kerana akhlak itu terbit daripada hati, maka kena jaga hati kita. Kadang-kadang kita zahir nampak nak buat untuk Islam, tapi kita buat untuk hawa nafsu kita. Jangan. Itu yang jadi bergaduh, itu jadi berbalah, itu tidak ikut sunnah. Sunnahnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah, semua sekali. Dan jangan berpecah belah. Ya. Ni cerita kat Kuala Lumpur, kat Penang mungkin tak berlaku. Jangan kata benda besar-besar bergaduh pasal bisnes, bergaduh pasal politik. Pasal nak jadi AJK masjid, gaduh je pak. Di Kuala Lumpur lah, di Penang barangkali tak berlaku. Akhirnya ada, ni tim pengurusi lama. Ni tim pengurusi baru. Jadi bila ada pengurusi baru, pengurusi lama pun tak main masjid dah. Jangan lagu tu. Masjid ni tempat kita bersatu. Tempat kita sama-sama sembah Allah yang satu. Sebab sama-sama kita amalkan sunnah Nabi yang satu. Menghadap pada kiblat yang satu. Beramal dengan kitab yang satu. Tiba-tiba hanya kerana nak memakmurkan masjid kita jadi berpecah belah. Jangan. Masing-masing ambil giliran lah buat kerja. Ikhlas Allah terima, tak ikhlas Allah tak terima. Dengan ikhlasnya, dengan sabarnya, dengan redanya, dengan syukurnya, dengan tawaduknya, dengan zuhudnya. Zuhud apa dia? Buang dunia daripada hati. Ada orang salah faham. Dia pakai baju 4-5 hari tak basuh. Kita tahu hang pakai baju 4-5 hari tak basuh, dia kata zuhud. Kita kata bang bukan zuhud, tu busuk. Zuhud ni hang pakai baju bersih, pakai baju wangi, naik kereta bagus, duduk rumah pun bagus, tapi sekupang pun tak masuk dalam hati hang. Itu ada satu orang dia duk bawa kuyuk sana sini pasal dia nak zuhud. Orang kata hang kalau nak kenal orang zuhud, hang pergi jumpa satu tok syekh ni, dia zuhud sungguh. Dia pergi ataupun silap alamat kot. Zuhud apa rumah besar lagu ni? Kenderaan bukan main bagus lagi, khadam bukan main ramai lagi. Silap alamat kot ni. Nah,
Tak tahu masuk waktu solat. Jadi dikomatkan pakat solat lah. Tuan rumah lah jadi imam Tok Syekh tadi. Dia jadi makmum, tinggal periuk di belakang. Budak-budak nampak periuk, dia jadikan sebagai gendang. Dia mayang tak khusyuk. Padahal habis jahanam periuk aku. Ya, daripada takbir sampai salam dia tinggal periuk. Pas mayang Tok Syekh panggil. Dia nak bagi tahu pada tuan. Apa yang tuan nampak rumah besar saya ni, kenderaan bagus saya ni, khadam, staf-staf saya semua ni. Kalau Allah Ta'ala tarik semua sekali, saya macam saya juga. Saya tak rasa apa pun. Tuan dengan periuk buruk tu pun tuan dah letak ingat Allah Ta'ala dah. Jadi sunnah Nabi SAW ni adalah kita meletakkan akhirat dalam hati kita. Dunia boleh kena pegang dengan tangan. Nah, orang Islam pegang dunia dengan tangan, jangan lepas. Sebab kita ada amanah nak menjalankan syariat, peganglah. Tapi kalau satu sin masuk dalam hati, jahanam. Pernah orang bagi bandingkan lagu ni, dia kata dunia dengan kita ni ibarat bahtera dan lautan. Kita ni bahtera, dunia ni lautan. Lautan banyak mana pun, asal duduk kat luar, kita selamat belajar itu bagus ya. Tapi sikit masuk ayat dalam perahu, dalam sampan, dia tenggelam. Dunia pun lagu tu. Dunia duduk di tangan, selamat insya-Allah. Dunia sikit yang masuk dalam hati, habis jahanam rosak. Maka itu sunnah Nabi SAW. Akidah kita ikut sunnah Nabi SAW. Syariat kita ikut sunnah Nabi SAW. Nabi dah tak ada, ikutlah sunnah daripada pewaris dia, para ulama'. Kalau ulama' kita jadikan sebagai musuh, kita pula lebih pandai pada ulama', kita pula menyesatkan ulama', macam mana nak ikut sunnah Nabi? Ya, bahkan para ulama' mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bertekak dengan satu perkara, kembali pada Allah dan Rasul. Apa maksud kembali pada Allah dan Rasul? Kembali pada Quran dan Sunnah. Kata para ahli ulama, inilah ayat menjadi dalil wajib ikut ulama'. Tak ada sebut ulama' pun ayat tu. Tak, pasal yang tahu cara mengembalikan satu masalah pada Quran dan Sunnah adalah ulama'. Sebab itu ilmu ditarik dengan dimatikan para ulama'. Bukan diangkat Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tu ada lagi. Tapi akhirnya orang tu berfatwa dengan kejahilan. Pasal dia tak tahu berinteraksi. Ini ayat makna apa, hadis makna apa, ini amkah, ini khaskah, ini mutlakkah, ini muqayyadkah, dia tak faham. Yang fahamnya adalah ulama'. Jadi ikut ulama' tu ikut sunnah. Dan kita sama-samalah menjaga akhlak kita. Saya bimbang untuk diri saya sendiri. Kita cakap ikut sunnah, akhlak kita tu. Dan terakhir, betul-betul terakhirnya. Tadi sudah terakhir dah, terakhir apa lagi? Ya, Nuh Ustaz ni. Terakhirnya, itu saya ulang lagi hadis Nabi SAW. Kita tanamkan apa yang Nabi SAW sebut dalam sunnah baginda. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman satu orang tu di kalangan kamu, melainkan dia kasih buat saudara dia barang yang dia kasih buat diri dia sendiri. Jadi kalau ada saudara kita tak betul, saudara kita nak khianat, saudara kita buat susah hidup kita hanya benci pada perbuatan dia saja. Jangan kita benci melarat sampai pada batang tubuh dia, jangan. Dia tetap saudara seagama kita doakan kebaikan buat dia. Moga-moga doa itu diaminkan oleh para malaikat, dan malaikat mengatakan moga-moga kamu mendapat sama seperti yang kamu doakan buat saudara kamu. Saya hentikan setakat ini dahulu. Wallahu a'lam, sama ada nak dibuka pada soalan ataupun ditutup itu sahaja. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan katsir. Jadi kita buka soalan kalau ada daripada jemaah. Mungkin satu dua soalan, satu daripada muslimin, satu daripada muslimat. Ada insya-Allah. Kalau tak ada pun tak apa, sebab saya difaham kan. Lepas solat boleh pergi makan sendiri ke masjid belajar, saya tak pasti lagi. Tapi ada makan-makan lah katanya. Jadi kalau tak ada soalan, cepat kita boleh makan. Kalau ada soalan pun tak apa, kita cuba jawab setakat mampu. Ada tuan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ditanya berkenaan dengan amalan-amalan para ulama. Tentu dalam hubungan dengan tentu yang ada dasarnya, tidak ada asas dalam macam mana benda itu nak difahamkan.
Boleh bagi satu contoh tak? Amalan ulama tapi tak ada asal. Amalan saya tak percaya, tapi yang selalu diperkatakan bacaan benda ni sibukkan dan tak buat pun. Okey. Faham. Misalnya ada satu ulama dia amalkan selawat 1000 kali. Tak ada dalil pun kata Nabi amal lagu tu. Baik. Dia ada dua aspek di situ ya. Aspek pertama adalah aspek amalan itu sendiri. Dan aspek yang kedua adalah aspek kesan dari amalan. Kadang-kadang dia kata, baca ni 1000 kali, lagu ni dia punya kesannya. Kita cek tak ada pun dalil. Jadi aspek amalan ya, aspek amalan terlebih dahulu. Secara ringkasnya amalan ini, ibadah ini terbahagi kepada dua. Satu ibadah yang muqayyadah, yang diikat. Dan satu lagi ibadah yang ghairu muqayyadah. Dia ibadah juga, tapi dia tidak diikat. Ikat lagu mana? Ada ibadah yang diikat dengan waktu, macam salat, macam haji, macam puasa. Ramadan tahun ni musim panas kita tukar puasa bulan lain. Tak boleh. Pasal diikat dengan waktu. Ada yang diikat dengan tempat. Semayang okey lagi, fleksibel. Semayang di Penang boleh, semayang di Shah Alam boleh, semayang di New York, di Tokyo pun boleh, asal masa waktu saja. Tapi haji jangan. Ada pula di Penang lah yang haji di kampung mana tu, kampung seronok ke apa dulu mereka buat haji di Penang. Tak boleh. Haji tempat dia, tawaf mesti di Kaabah, sa'i mesti Safa Marwah, wukuf mesti di Arafah. Jadi itu ibadah yang diikat. Tak boleh kita buat lain daripada ikatan dia. Bila kita buat lain daripada ikatan dia, itu jadi bid'ah sayyi'ah, dalal, bid'ah yang buruk lagi sesat. Contoh, ada orang dia kata lagu ni, dia kata ustaz ni dia pakai asal baik boleh buat, asal baik boleh buat. Tak betul ustaz. Kalau asal baik boleh buat, kita masuk subuh 4 rakaat apa macam? Dia tak faham ya? Asal baik itu maknanya asal baik dari segi syarak. Sembahyang subuh lain daripada ikatan dia, itu 2 rakaat, tidak baik. Kerana ibadah itu telah diikat. Berbeza dengan ibadah yang tidak diikat, seperti zikir. Zikir, kita nak zikir. Bila nak zikir? Terpulanglah. Bila ada masa lapang, zikirlah. Wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu zikir Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Mana nak zikir banyak mana? Terpulang. 1000, 100. Ikut kemampuan. Ya. Jangan sampai terbakar view, sudahlah. Hamba Allah ni baru nak berubah, terus suruh dia zikir 5,000, terbakar view, terkata gila isim. Dia isim tu nama, tapi tak larat dengan badan dia. Ya, kawan baru nak belajar semayang, suruh zikir 5,000, suruh dia zikir pas semayang, cukup lah 33 tu. Tapi secara asasnya tak ada bilangan. Selawat lagu tu juga. Nak selawat bila? Bila-bila. Lepas tu kita kata tak ada asas hang nak larang orang selawat selang tarawih. Hang kena buat main dalil. Sebab bila Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Allah tak tetapkan bila. Maka termasuklah sebelum tarawih boleh selawat, selang-selang tarawih boleh selawat, lepas tarawih pun boleh selawat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW beritahu pada satu orang, lagi banyak lagi bagus. Bahkan kalau hang gunakan sepenuh waktu untuk selawat, akan hilang segala kerusingan, akan tercapai segala hajat hang. Mana selawat ni tak ada rasa. Jadi itu daripada sudut. Jadi orang yang nak membid'ahkan selawat selang tarawih tak betul. Kecuali dia perbetulkan orang salah faham. Kau ada orang ingat mesti solat tarawih mesti kena selawat. Tak sah tarawih kalau tak selawat. Kalau ada, setahu saya sejahir-jahir orang kita tahu tak selawat pun sah. Ya, nak baca Allah pun boleh, nak istighfar boleh, tak mau baca apa cek WhatsApp pun boleh. Sedang tarawih lain masa tarawih. Tu masa semayang kena jaga betul. Sedang tarawih. Salafus salih di Makkah sedang tarawih daripada tawaf sunat. Salafus salih di Madinah sedang tarawih daripada semayang 4 rakaat. 4 kali rehat 16. 16 campur 20 36. Makanya kalau orang tanya sebenarnya rakaat tarawih ni berapa Ustaz? Khilaf. Jumhur ulama kata 20 rakaat. Hak khilaf apa? Imam Malik kata 36 rakaat. Hang pilih nak ambil yang mana? 20 ke 36? 20 pun goyang dah. Tapi tak apalah, sembahyang sunat. Buatlah takat yang mampu. Jadi itu daripada satu sudut. Jangan kita sempitkan ibadah yang Allah bagi keluasan. Nak zikir banyak mana, nak zikir bila. Bahkan zikir tak ada wudu pun tak apa.
Semayang tak boleh, tak sah. Zikir tak menghadap kiblat pun tak apa. Nak selawat sambil jogging pun boleh. Mak mai dalil selawat sambil jogging tak ada lah dalil khusus. Dalil umum lah. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi khasiat. Dia kata kalau amal banyak ni macam ni, bala baca selawat tafrijiyah 4,444 kali. Ini namanya tajrubah. Ini bukan hukum syarak. Ini namanya menceritakan pengalaman. Pengalaman dia baca lagu tu, Allah bagi lagu ni. Dia baca bilangan macam ni, Allah bagi lagu ni. Lagu tu dia cerita anak murid dia. Maka pengalaman macam ni, hang nak amal boleh, hang tak mau pun tak apa. Dia bukan dalil syarak. Pengalaman, ya. Sama dengan pengalaman hidup di dunia ni pun. Tuan Haji batuk cuba Tuan Haji ambil ni buah lemon, buah dalam madu, campur sikit dengan minyak habatus sauda. InsyaAllah baik. Mana dalil? Mana ada dalil? Saya cuba itu baik. Nak main-main dalil Quran hadis tak ada lah, dia pengalaman. Jadi sudut beramal tu dia kena ada dalil, paling tidak dalil umum. Kalau ibadah yang tidak muqayyadah, ya, kalau ibadah muqayyadah kena ikutlah bilangan dia, masa dia, tempat dia. Tapi daripada khasiat yang dicerita itu adalah pengalaman orang yang beramal sebagai cerita. Macam ulama dulu bercerita. Contohnya ada riwayat mengatakan dah lepas dah, tahun depan boleh cuba. Kalau 10 Muharram hari Ashura, siapa yang melapangkan belanja ahli keluarga dia, nescaya Allah lapangkan rezeki dia pada tahun tu. Tapi riwayat tu dhaif. Jadi melapangkan urusan rezeki keluarga ni memang dituntut tak dalam agama, dituntut. Kita ni pemurah. Habis dapat rezeki kita luas tahun tu, itu namanya fadilat. Fadilat bukan hukum. Dia hanya cerita kelebihan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan kita Al-Azkar dan ulama-ulama yang lain, sepakat para ulama di kalangan ahli hadis dan ahli fiqh dan ulama-ulama yang lain harus bahkan digalakkan beramal dengan hadis-hadis yang dhaif pada perkara-perkara fadilat. Kerana hadis dhaif ni masih ada kemungkinan Nabi kata. Tapi sebab mungkin perawi dia agak pelupa orangnya, mungkin sanad terputus, jadi kemungkinan tu tak besar sangat. Tapi masih ada kemungkinan. Jadi untuk supaya tak terlepas kemungkinan tu, ulama kata diamalkan dalam fadilat. Ada banyak kata ni halal, ni haram, ni sah, ni batal, maka kata Imam Nawawi tidak diamalkan kecuali hadis yang sahih, paling-paling tidak hadis yang hasan. Jadi ulama tu cermat. Maka kata para ulama telah diamalkan oleh salaf. Salafus salih beramal. Hari Ashura dia lapangkan urusan makan minum keluarga dia, belanja lebih sikit lah hari itu. Dan dia dapati mujarrab, iaitu Allah lapangkan urusan rezeki dia pada tahun tersebut. Itu namanya pengalaman. Yang tadi itu namanya dalil. Tapi dalil yang tidak kuat masih diamalkan dalam bab fadilat. Wallahu a'lam. Perempuan kepada Muslimat saya rasa lagi tak mau tanya. Mereka dah duduk jauh, daripada malu lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon banyak kemaafan atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kunna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.